InsyaAllah pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang berkaitan dengan Tauhid kontemporari, Tauhid semasa. Apa Tauhid semasa? Ialah berkisar tentang serangan-serangan pemikiran yang boleh menggoyahkan keyakinan kita pada Tuhan dan boleh menjerumuskan kita kepada kesesatan. Pertamanya, kalau ditanyakan kepada kita, apakah tujuan belajar ilmu Tauhid? Apa tujuan belajar ilmu fiqh? Apa tujuan belajar ilmu tasawuf? Ketiga-tiga ilmu tadi ada tujuan dan matlamat masing-masing. Kalau orang tanya kita, apa tujuan belajar ilmu Tauhid? Mengesahkan Tuhan. Lagi? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Ilmu Tauhid bukan sekadar tentang ketuhanan. Ilmu Tauhid bukan sekadar tentang zat dan sifat Allah Ta'ala. Tetapi ilmu Tauhid ialah ilmu yang berkaitan dengan persepsi, bagaimana membetulkan cara kita memandang tentang Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan kita sebagai manusia, dan hubungan antara kita dengan kehidupan, termasuklah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada beberapa aspek. Yang pertama ialah persepsi kita tentang Tuhan, persepsi kita tentang manusia, tentang kita dan manusia, persepsi kita tentang kehidupan, dan persepsi kita antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu, semua itu di-cover dalam rukun iman. Rukun iman dia cover perkara berkenaan, perkara hubungan dengan Tuhan. Sebab itu kita belajar ilmu Tauhid, ilmu zat sifat Allah Ta'ala. Tentang kehidupan, kita belajar tentang alam akhirat, adanya syurga neraka. Itu persepsi kita tentang kehidupan. Maknanya kehidupan kita bukan sekadar kat sini, ada satu masa lagi. Begitu juga persepsi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Satu sudut kita ada dosa pahala, kita ada keterikatan kita dengan Tuhan. Itu biasa dibincangkan dalam ilmu Tauhid. Tapi satu sudut lagi yang mungkin kita jarang berbicarakan ialah matlamat belajar ilmu Tauhid juga ialah mengelak daripada menjadi syirik, menjadi kufur, menjadi syirik dan menjadi nifaq. Menjadi kufur, menjadi syirik dan juga menjadi nifaq. Kita belajar ilmu Tauhid tinggi-tinggi, kita kenal Allah Ta'ala, tapi masih lagi buat perangai syirik, masih lagi terlibat dengan kufur, masih lagi terlibat dengan nifaq akidah. Contohnya siapa? Syaitan. Syaitan kenal Tuhan ke tidak? Kenal. Dia pernah bercakap dengan Tuhan. Dia tahu tentang syurga neraka. Dia tahu tentang alam tinggi. Dia tahu. Apakah dia ni beriman? Tidak, dia tidak beriman. Dia kenal Allah Ta'ala, tapi dia tidak beriman dan dia dia membawa kepada dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menafikan Allah Ta'ala, menafikan perintah Tuhan. Kita bukan dengan kufur. Jadi belajar ilmu Tauhid tidak cukup dengan hanya kita kenal Allah Ta'ala, tapi memastikan bahawa kita bebas daripada syirik, kufur, nifaq dan sebagainya, zalim. Maka begitu juga dengan ilmu fiqh. Apa tujuan belajar ilmu fiqh? Apa tujuan belajar ilmu fiqh? Mengetahui tentang hukum akal, nak melaksanakan perintah Tuhan, tahu tentang wajib, sunat, haram, makruh dan sebagainya. Dan satu sudut yang lain ialah dengan kita belajar ilmu Tauhid, ilmu fiqh, kita dapat buat segala perintah Tuhan.
Ya. Kemudian yang ketiga ialah belajar ilmu tasawuf. Apa tujuan belajar ilmu tasawuf? Menjaga hubungan dengan Tuhan dan juga menjaga hubungan dengan ataupun sesama makhluk. Sesama manusia, sesama makhluk. Bukan sekadar manusia, dengan makhluk. Termasuklah ayam, itik, kerbau, lembu, dengan benda-benda yang lain pun sesama makhluk. Menjaga hubungan sesama makhluk. Ini tujuan dan matlamat belajar ilmu tasawuf. Lebih daripada itu, ialah kita mengelak daripada menjadi fasik. Belajar ilmu tasawuf ialah tujuannya mengelak daripada menjadi orang yang fasik, supaya kita menjadi orang yang baik, mukmin yang sejati, menjaga akhlak-akhlak yang mulia. Itu tujuan orang belajar ilmu tasawuf, menjadi mengelak daripada menjadi fasik. Apa itu fasik? Fasik apa dia? Fasik antara maksud fasik ialah mengekalkan dosa kecil dan melakukan dosa besar. Mengekalkan dosa kecil dan melakukan dosa besar. Ini orang fasik. Lain daripada itu ialah dari sudut tasawuf ni juga menjaga akhlak ni, menjaga kepribadian, menjaga maruah, menjaga hati manusia. Ini tujuan belajar ilmu tasawuf. Okey, saya tak fokus pada ilmu fiqh, saya tak fokus pada ilmu tasawuf, tapi saya fokus tentang ilmu tauhid. Tujuan belajar ilmu tauhid mengelak daripada menjadi syirik, kufur dan sebagainya. Okey. Oleh kerana kita mengelakkan daripada syirik, kufur dan sebagainya, maka kita boleh katakan bahawa perkara yang boleh mengurangkan keyakinan kita kepada Tuhan, yang boleh menjerumuskan kita kepada kekufuran, yang boleh memesongkan akidah manusia. Apakah perkara yang memesongkan itu? Sama antara dahulu dan sekarang. Kenapa tidak sama? Apa yang tidak sama? Zaman dahulu orang mencari Tuhan, sekarang orang mencari kehidupan. Kenapa orang dulu mencari Tuhan? Sebab orang dulu mungkin hidupnya mungkin susah, dan sebab itulah juga orang dulu banyak membicarakan tentang ilmu mantik. Antara ilmu mantik yang mereka dulu ialah mencuba mengungkapkan, cuba mendefinisikan apa itu Tuhan, apa itu kebenaran, apa itu. Sebab pada masa itu banyak perbincangan untuk mencari, bertemakan tentang ketuhanan, tentang nasib, tentang banyak dibicarakan dahulu. Sebaliknya sekarang ini, adakah kita jumpa orang yang sembang di kedai-kedai kopi, sembang dekat padang bola, sembang dekat tempat-tempat kafe, sembang di tempat-tempat umum, sembang tentang zat Tuhan, sifat Tuhan? Ada tak orang sekarang bincang falsafah macam dulu bincang tentang orang zaman sekarang bincang pasal tu? Apa yang orang sekarang bincang? Orang bincang tentang kehidupan, rumah tangga, dunia, sewa rumah, duit, Facebook, handphone, nak loan kereta, nak kahwin, nak pinjam rumah, nak macam-macam lah. Semua berkisar tentang kehidupan. Oleh kerana banyak yang perbincangan itu berkisar dengan kehidupan, maka perkara inilah yang mendorong manusia menggunakan akal dan rasionalnya, yang mencari kehidupan lain daripada apa yang Allah suruh. Syubhat, keraguan-keraguan itu timbul daripada manusia berfikir tentang perkara-perkara yang sedemikian, kehidupannya. Memilih kehidupan, mencari rumah, mencari kereta. Adakah rumah dan kereta itu sesuai dengan apa yang Allah suruh? Dia pinjam duit kat mana? Dia hasilkan duit untuk nak beli kereta tu gunakan duit halal ke duit haram? Nak pinjam bank dengan pinjam bank yang macam mana, bank apa yang dia nak pinjam? Kemudian dia nak dia nak hobinya, nak memenuhkan keinginan hobinya.
betul ke hobi? Apakah yang hobi yang dia habiskan itu hobi yang Tuhan suka ataupun yang Tuhan tak suka? Kan? Inilah kita kata realiti manusia yang ada pada hari ini, yang mungkin mereka lebih banyak utamakan kehidupan mereka, mencari kehidupan mereka dan melupakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah tak boleh main bola, bukan tak boleh main Facebook, bukan tak boleh main game, bukan tak boleh buat apa-apa, boleh. Tapi apakah dalam main bola, apakah ketika main game, apakah ketika bersia-sia, apakah ketika buat perkara-perkara itu ukurannya ikut tu perkara yang Tuhan suruh ataupun sebaliknya? Kan? Benda inilah yang saya maksudkan dengan apabila pembelajaran tauhid itu dapat menyelesaikan keyakinan manusia, mengembalikan keyakinan manusia tentang Tuhan, maka itulah masuk dalam perbincangan tentang fiqh ataupun tauhid kontemporari. Itu yang pertama. Yang kedua, serangan terhadap Islam, serangan yang boleh mengurangkan akidah Islam ini kan, berlaku dari pelbagai sudut dan pelbagai cara. Kita jumpa seperti mana aliran Ayah Pain, aliran macam Sisters Islam, macam kumpulan Maunah, macam Hasan Anak Rimau, dan semua ajaran-ajaran kumpulan-kumpulan sesat yang lain. Ajaran-ajaran tersebut, kumpulan-kumpulan tersebut, apakah mereka pernah approach anda? Mereka datang mana? Adakah mereka pernah datang jumpa? Tak, ya. Mungkin kebanyakan Malaysia katakan bahawa Ayah Pain tak orang datang jumpa kita, kan? Hasan Anak Rimau tak datang jumpa kita, kan? Dan orang mungkin ajaran kumpulan-kumpulan ajaran sesat tersebut mungkin dia tak pernah datang jumpa kita. Tapi adakah anda merasakan selamat bahawa anda terselamat daripada serangan akidah yang boleh mengurangkan keyakinan anda pada Tuhan? Bagaimana? Bagaimana? Macam mana pembelajaran? Kalau kita tak mantapkan akidah kita apabila kita belajar, jadi bila kita baca suatu artikel mengenai benda itu, mengenai ajaran-ajaran sesat, jadi kita akan mudah percaya. Mudah percaya. Okey. Kita manusia sekarang hidup dalam zaman kesenangan. Dipandu hidup mereka, dibantu hidup mereka dengan banyak teknologi. Dibantu hidup mereka dengan kemudahan dan kesenangan. Dengan kata lain, teknologi. Okay. Teknologi ini, siapakah di sebalik teknologi? Melahirkan teknologi, menghasilkan teknologi memerlukan kepada fikir. Lagi banyak fikir boleh menghasilkan teknologi. Nak menghasilkan phone, bukan seorang fikir, tapi beribu-ribu orang fikir. Malah mungkin jutaan orang yang berikan idea macam mana nak melahirkan sebuah handphone. Wujudkan forum-forum, wujudkan apa semua-semua ni, feedback daripada orang lain, boleh handphone ni besar, orang cakap dia begini, akhirnya menjadi satu handphone yang baik. Sesuatu teknologi dihasilkan memerlukan banyak kepada fikir. Menghasilkan LCD, menghasilkan TV, menghasilkan everything, kehidupan yang teknologi pada hari ini memerlukan kepada banyak fikir. Oleh kerana banyak fikir, kita hidup dalam teknologi. Maknanya apa? Kita berada dalam era rasional, era logik. Sebab semua orang bergantung hidup dengan teknologi. Belakang teknologi ialah rasional. Kan? Bila semua orang hidup dalam dunia rasional, kan, teknologi, budak-budak pernah tahu teknologi kecil-kecil, secara tidak langsung dia akan melahirkan satu kelompok manusia yang mengukur sesuatu berdasarkan kepada logik. Dia pun dituntut dan diminta untuk membuat inovasi-inovasi, membuat pembaharuan-pembaharuan, berfikir. Yang kadang-kadang berfikir itu melampau ataupun bercanggah dengan agama, bercanggah dengan adat, kan? Maka kan, yang menyebabkan satu kelompok manusia yang mengukur ini
akhirnya mereka mengukurkan sesuatu bukan berdasarkan kepada wahyu, berdasarkan kepada logik manusia. Tidakkah itu mungkin berlaku dalam masyarakat kita? Orang yang mempersoalkan tentang hukum Tuhan, orang yang mempersoalkan tentang kewajipan, orang mempersoalkan tentang perkara ini, mereka mempersoalkan tentang apa? Mengukur sesuatu itu dengan logik. Adakah ini benda yang tak berlaku? Berlaku. Banyak orang mengukur dengan perkara yang logik. Logik ke tak logik? Okey ke tak okey? Nak hukum hudud ke nak ekonomi dulu? So, yang ekstrim kita dahulukan ekonomi. Ya, benda tu dia kerana ini adalah perintah Tuhan. Kita sekali sebab kita yakin bahawa apa yang Allah suruh kepada kita, dia membawa kepada kebaikan. Manakala apa yang Allah larang kepada kita, dia membawa kepada keburukan. Contohnya babi. Babi ni elok ke tak elok babi? Dia ke tak elok? Dia okey. Babi memang okey, kita yang tak okey. Ada tak manfaat daripada babi? Ada. Apa contoh yang tahu? Gelatin dia. Kan? Kalau dengan dia kita menggunakan bahan daripada babi itu menyebabkan boleh makan tu tahan lama. Kan? Apa lagi? Kan? Kalau kita gunakan minyaknya, kan? Goreng apa-apa, kan? Lebih lama masanya, kan? Ataupun lebih tahan daripada minyak yang lain-lain. Apa lagi? Insulin daripada babi. Insulin yang orang sakit, apa nama, sakit kecil manis, dia ambil daripada babi. Kan? Tak ada satu lagi yang, tak ada satu benda bahan yang seumpama dengan insulin sekarang. Kan? Sebab kalau ada lain tapi tak secepat insulin. Insulin ni kita orang makan, dia makan nasi, dia cucuk dekat badan, dekat tangan dia ke, kan? Terus dia settle. Kan? Tu insulin. Kan? Daripada apa? Babi. Kan? Mana yang tak elok babi? Daging. Bagus tak daging babi? Kan? Orang sebut tak sedap, dia dah pernah rasa? Orang sebut makan babi, apa babi ni, daging ni mempunyai ulat-ulat dan sebagainya. Okey, orang yang makan babi bak putih, kan? Lebih panjang umurnya daripada orang yang tak makan bak putih. Makan sup babi lah. Bak putih tu sup babi. Lebih panjang umurnya daripada orang tak makan babi. So what? Kita kata babi ni elok ke tak elok? Tak elok juga. Bermakna walaupun di sana ada beberapa manfaat yang dibuktikan dan memang terbukti pada zahirnya, tetapi bagi kita ialah apabila sesuatu yang Allah Ta'ala haramkan kepada kita, kan, mempunyai apa namanya, mafsadah yang tidak baik kepada manusia. Kan? Contoh lain ialah orang tanya tentang minum arak ataupun main judi, berjudi. Berjudi ni haram ke halal? Haram. Kenapa berjudi haram? Menindas. Sebab apa haram? Siapa membazir? Saya tak membazir. Saya berjudi dengan dia. Kan? Antara Johor dengan Pahang. Okay. Saya letak RM100, dia pun letak RM100. Okay. Kalau Pahang menang, bagi RM100 ambil. Kalau Pahang menang, saya bagi RM100. Kalau Johor menang, bagi saya RM100. Judilah. Kan? Okay. Jadi dari sebab itu, kalaulah apa nama ni, saya cakap judi ni tak ada masalah pun. Sebab saya kalah, saya redha. Kalau dia kalah pun dia redha. Kan? Main judi. Kan? Kalau kita tikam pun kan, tak apalah. Kalah pun tak apa, saya redha. Kan? Kita berjudi dua orang. Okey, kalah, kan, saya kalau katakan Johor kalah, ambil duit saya. Katakan apa ni, Pahang kalah, bagi duit kat saya. Berjudi. Okey. Atas suka sama suka, ada masalah apa? Kan? Tak ada masalah apa dari sudut logik akal manusia. Kan? Tapi bila Allah Ta'ala kata haram, kan, walaupun suka sama suka, begitu juga dengan zina. Kan? Suka sama suka, ada masalah apa? Tak ada masalah apa? Saya suka. Kalau termengandung pun tak apa, saya redha. Kan? Saya redha. Kan?
Saya dah tahu masalah apa, jangan kacau saya sudah. Kan? Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh Islam. Sebab bila Allah haramkan sesuatu, kan, di sana ada dia punya mudaratnya, dan bila Allah wajibkan sesuatu, di sana ada manfaatnya. Okay. Bila kita membincangkan tentang tauhid kontemporari, kita jumpa dengan manusia yang kurang yakin kepada Tuhan, kan? Yang kurang yakin kepada Tuhan. Bila mereka, sebab apa? Sebab mereka mengatakan bahawa akal mereka lebih hebat, mengukur sesuatu dengan logik dan rasional, kan? Serangan-serangan yang menyebabkan apalah Islam ni sesuai zaman sekarang, yang orang sebut tentang sosialis, kapitalis, liberal, feminis, itu serangan-serangan semasa yang berlaku terhadap umat Islam. Termasuklah berkaitan dengan human right, hak asasi manusia, kan? Yang boleh memesongkan dan juga boleh kita mengurangkan, paling-paling common, paling-paling ni pun mengurangkan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru pembelajaran tauhid semasa perlu nak menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, yang mungkin sebahagiannya tidak disentuh dalam sifat 20. Pembelajaran sifat 20 mungkin kadang-kadang tidak menyentuh perkara tersebut, kan? Sentuh tak sentuh bagaimana pengolahan ustaz-ustaz yang mengajar lah, kan? Tetapi secara zahirnya kita nampak tak sentuh, kan? Zat Tuhan, sifat Tuhan. Tapi pengolahan yang bersifat semasa itulah perlu ditekankan. Bagaimana, kan, kita memahami apa kehidupan sekarang, macam mana orang mencari kehidupan, dan kita pandu kehidupan dengan apa yang Allah suka. Maka itulah yang kita namakan sebagai apa? Sebagai tauhid kontemporari. Kenapa pentingnya kita mengetahui tentang perkara ini? Sebab serangan-serangan terhadap Islam dulu dan sekarang berbeza. Sekarang lebih hebat. Kenapa sekarang lebih hebat? Sekarang ni kita hidup dalam zaman teknologi. Orang tak mau bicarakan tentang Tuhan. Orang meletakkan akal dan fikirannya sebagai Tuhan, sebagai benda yang diutamakan. Maka menyebabkan serangan itu berlaku. Orang mungkin rasa yakin pada Tuhan, bukan tak yakin pada Tuhan. Orang merasakan dirinya lebih hebat, kan? Kita tahu bahawa pada mukanya pun, kalau kita tengok, banyak mempunyai tahi. Dekat muka manusia ni banyak tahi. Dia tak pasal, dia tak tahu. Mungkin dia tak pasal barangkali. Betul atau tidak? Tak betul? Tak mata ada, tak telinga ada, tak hidung ada, tak gigi ada. Semua terletak kat mana? Semua kat muka. Bukan sekadar tai manusia, tai lalat pun ada kat muka dia. Menggambarkan bahawa, kan, cara mananya manusia ni, kan, dari sudut hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebab itulah tidak tauhid ini, apa tauhid? Tauhid ini mensatukan Tuhan. Allah lah satu-satunya tempat untuk dia bergantung, bukan bergantung dengan teknologi, kan? Kerana dia hidup dengan teknologi banyak, maka dia berasa pergantungannya dengan teknologi itu lebih tinggi berbanding dengan pergantungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang saya maksudkan dengan tauhid kontemporari.